sama ada sampai hujung bulan 6 ataupun selagi duit tu adalah, kalau habis dah tak boleh lah nak apply. Tapi tak apa, ada banyak 10 juta tu kan, bukan sikit-sikit. Dan sebelum saya pergi lebih lanjut, saya kongsikan sedikit apa itu perusahaan sosial. Sebab dia ada fasa-fasa, fasa untuk yang general, untuk orang awam yang orang kata individual ataupun NGO boleh apply, dan ada level yang untuk yang dah dapat didaftarkan sebagai sebuah perusahaan sosial ataupun SE basic, dan level dia ada level yang dah dapat akreditasi, ada level yang dah dapat SE A+. Yang tu nanti kita minta Tuan Muhammad Rizaman untuk menerangkanlah kan, sebab dia mewakili Magic. Dan mungkin saya kongsikan sedikit apa itu perusahaan sosial. Perusahaan sosial adalah satu entiti yang didaftarkan di bawah kata SSM. Maksudnya dia sebuah perniagaan, memang perniagaan dah didaftarkan, tetapi mempunyai matlamat sosial ataupun untuk alam sekitar. Maksudnya dia sama seperti sebuah perniagaan, mesti membuat keuntungan, tapi dia ada kesedaran yang lebih lah. Maksudnya dia beyond CSR, yang mana dia memang fokus dia, matlamat dia untuk membantu provide solution, memberi solusi kepada isu-isu sosial yang ada di luar. Jadi ada banyak sangat isu di luar tu, yang dari situ bila dia solve sesuatu isu tu, dia mestilah memberi impak ataupun keberhasilan daripada projek yang dia buat tu. Cuba ni nak orang kata berlatih jugalah. Contoh ya, maksudnya ramai salah faham yang ramai umum ada tentang nak apply SIM grant ni, yang saya difahamkan sebab dia buat macam CSR. Dia mohon untuk buat projek macam beri orang makan, yang tu kita tak tahu macam mana yang boleh mendatangkan impak. Nama pun social impact, ia haruslah memberi impak. Tapi sebenarnya impak tu hanya boleh dilihat dalam tempoh yang agak lama, lebih dari 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin ada yang 20 tahun. Jadi lebih realistiknya adalah outcome, keberhasilan yang akan kalau diteruskan baru nampak impak tu yang akan berlaku. Paling orang kata ringkas yang mudah saya nak jelaskan untuk konsep pemahaman apa tu impak yang hendak kita dihasilkan. Contohnya kita nampak, katalah di satu perkampungan tu tiada kanak-kanak yang dapat pendidikan yang setarafnya. Contohnya mungkin dia memerlukan perjalanan 2 jam, 3 jam pergi sekolah awam, dan mungkin tiada sekolah menengah di situ, contoh. Dan apa efek dia kalau menyebabkan pelajar tidak ada minat sebab tak ada orang yang dorong, akhirnya dia pun tak pergi sekolah dan sama-sama miskin macam mak bapak dia sebab dia tak ada buat apa-apa kan. Jadi akhirnya you tak boleh juga nak break cycle of poverty, kemiskinan di komuniti tertentu. Jadi sebagai seorang usahawan dan mungkin tertarik untuk membantu komuniti tersebut, kita mungkin boleh bina sekolah contoh, ataupun mungkin mengumpulkan individu-individu tenaga pengajar. Kemungkinan kita ambil tenaga pengajar tu daripada graduan yang tidak bekerja, yang kita gajikan untuk mengajar, membantu mengajar kanak-kanak di komuniti tertentu, dan mungkin dari situ nampak ada perubahan yang mana mereka lebih berminat untuk mendapatkan pendidikan. Dia dah boleh orang kata lulus dah, mungkin dia punya UPSR dan ada minat untuk pergi ke peringkat yang seterusnya, ke sekolah menengah dan kolej semula. Jadi dari situ yang nampak dah, di mana kalau dalam tempoh 10 ke 15 tahun, bukan sahaja anda bantu orang kata mengurangkan, reducekan pengangguran dari kalangan graduan, sebab kita dah hire, mungkin kita hire 4 orang lah ajar bahasa, ajar matematik, sains, dan sedikit sebanyak kita dah mengurangkan. Kita tak boleh remove everything, tak boleh solve segalanya, tapi kita boleh help reduce, kurangkan, dan peningkatan dari segi kanak-kanak ni mendapat pendidikan. Jadi dia ada measurement, cara-cara kita mengukur, dan kita dapat menjelaskan dengan lebih orang kata mendalam. Bila kita submit paper kita tu untuk dapatkan SIM grant, kita boleh nampak dah apa akibatnya, positive impact yang akan berlaku dalam tempoh 10 tahun ke atas sekiranya
projek itu dilakukan sekarang. So kena tunjuk macam mana proses dia. Dia bukannya macam penduduk kampung tak ada makan so kita hantar beras, kita hantar ni, tak boleh. Benda tu dia tak ada, orang kata tak susah nak kita measure. Kalau dia kenyang tu berapa lama dia kenyang, makanan tu berapa lama dia boleh support community tertentu unless kita educate community itu. Itu yang saya nak, orang kata antara yang faktor-faktor menyebabkan ramai yang gagal untuk mendapatkan ke peringkat seterusnya bila dia apply SIM grant ni. Jadi berbalik kepada social enterprise, perusahaan sosial ni, mereka ni memang orang kata didaftarkan bila dia buat tu dia dah ada certain masalah yang dia nak solve, sama ada isu belia berisiko tinggi ke, isu bantu bekas banduan ke, isu struggling mothers ke yang memang mungkin kurang pendapatan, tak dapat hantar anak pergi sekolah dan macam-macam isu yang ada sekeliling kita. Jadi ringkasnya itulah sedikit sebanyak yang saya nak kongsikan dan untuk malam ini mewakili CSET, kita mengajak rakan-rakan daripada LaunchGood yang itu platform yang akan digunakan oleh anda untuk, orang kata antara salah satu platform yang appointed lah oleh Magic untuk kita submit untuk buatkan crowdfunding tu. Dan mungkin saya pas semula kepada Felicia. Boleh, terima kasih Anja. Okay, so Anja dah terangkan sedikit pengenalan lah apa tu social enterprise sebelum Magic masuk untuk ceritakan sedikit tentang SIM grant. Okay, so sekarang saya akan terus jemput lah Ain dengan Rizaman daripada LaunchGood dan Rizaman daripada Magic, sebab saya rasa semua yang berada di sini dah tak sabar nak dengar macam mana nak apply SIM grant ni. Dan mungkin kebanyakan pun ada soalan tentang cara untuk apply dan apa kriteria dia. Saya rasa kebanyakan nak tahulah apa kriteria dia. Okay, so I'll pass over to you, Ain and Rizaman, to take it away. Okey, terima kasih Felicia, terima kasih Anja atas pengenalan berkenaan. Okey, nah sebelum saya melangkau jauh, sebelum saya nak bercerita lebih lanjut berkaitan dengan SIM grant ini, izinkan saya dulu untuk perkenalkan diri saya. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi saya kenalkan diri dulu. Nama saya Rizalman, bukanlah Perker Fashion. Saya kena cakap awal-awal, nanti orang nak order baju lah kan. Nak raya nak order baju. So saya kena bagi tahu awal-awal, saya bukanlah Perker Fashion. Kan. Tapi boleh order baju, cantik tak cantik belakang kira ya. Bersama dengan saya partner kita pada hari ini, Ain daripada LaunchGood. Silakan Ain. Perkenalkan diri. Ya. Alright. Intro dia bukan main lagi. Mesti. Alright, okay. Saya Ain. Saya daripada launchgood.com. Jadi apa itu LaunchGood? LaunchGood merupakan satu crowdfunding platform dan kami di-appointed lah daripada Magic sebagai partner untuk SIM grant. Jadi nanti saya akan cerita sedikit pasal crowdfunding. Dan saya selaku Asia Pacific Regional Head untuk SIM grant. Sebenarnya saya punya teammate daripada LaunchGood pun ada hari ini. Ada Wahida, ada Zahida. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kat chat box. So insyaAllah nanti kita can go through some soalan tu dan saya punya teammate pun boleh tolong jawab juga. Okay. Dan saya juga member pada CSET. Jadi memang minat saya pada social entrepreneurship ni dah lama dah, daripada zaman saya study dulu dah. Jadi memang secara naturally lah bila saya join LaunchGood, saya pun bila ada peluang nak ni partnership ke apa ke yang berkaitan dengan social entrepreneurship ni memang saya on je. So itu bila Magic ajak tu macam okay jom. Alright. So mungkin Rizaman boleh cerita sikit pasal SIM grant, dan SIM grant ni ada kena dengan crowdfunding. Jadi kalau bila Rizaman sebut crowdfunding tu, nanti saya akan explain apa benda crowdfunding tu, kan? Apa benda term tu. Okay. Okey, terima kasih Ain. Saya rasa banyak soalan kita dah
dah ada kan. Macam Ain tak cakap tadi, siapa yang nak bertanyakan soalan, okey, boleh type dekat ruang chat ya. Jangan malu, jangan segan, boleh type di ruang chat. Okey, kepada yang sedang mendengar di rumah walaupun kita recording, siapa yang tengah mendengar di mana saja anda berada, tolong klik butang share. Ada butang share kat bawah kan? Okay, sekarang anda dengar dekat Facebook Fiset, anda klik butang share supaya apa yang kita kongsikan ni boleh dinikmati dan boleh mendapat manfaat juga kepada orang lain yang nak mohon untuk grant ini. Okey, izinkan saya untuk share saya punya screen. Saya akan berceritakan sedikit berkaitan dengan SIM grant. Okey, SIM grant ni nama panjang ni, dia bukan SIM card Dia bukan SIM card, nama dia, nama Melayunya adalah Geran Padanan Impak Sosial. Ada dua kata kunci di situ. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada dua kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah geran padanan. Kata kunci yang kedua adalah impak sosial. So ada dua kata kunci. Okey, untuk explanation berkaitan kedua-dua kata kunci ini, saya akan terangkan sebentar nanti. Okey. Okey, SIM grant merupakan salah satu inisiatif penjana. Kalau ingat tahun lepas kita ada lancarkan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada lancarkan inisiatif bernama Inisiatif Penjana. Okey, untuk SIM grant ini kita ada total allocation yang diperuntukkan oleh kerajaan bernilai 10 juta ringgit Malaysia. Okey, objektifnya mudah. Objektif kita supaya apa-apa projek yang memberikan impak kepada, seperti mana yang Anja katakan tadi, memberi impak kepada bukan sahaja sosial, tapi jika anda membuat sebarang projek yang memberikan impak kepada alam sekitar, anda mampu untuk, anda boleh untuk memohon dekat dalam SIM grant ini. Okay, so double the impact. Contoh mudahnya saya katakan begini, ingat tak kata kunci tadi? Kata kunci yang pertama berkaitan dengan geran padanan. Nama dia geran padanan, bukan geran utama ya. Nama dia geran padanan. Geran padanan bermaksud kalau anda berjaya mendapatkan pendanaan awam. Ini nanti part ini yang Ain akan bantu sekejap lagi ya. Okey, kalau anda berjaya mendapatkan pendanaan awam, kalau katakan anda dapat pendanaan awam RM20,000, kami akan matchkan another 20,000. Totalnya berapa tuan-tuan dan puan-puan? RM40,000. Oh, saya bercakap macam gini saya bukanlah politician ataupun jual ubat saya memang cakap macam gini. So tadi saya kata kalau anda dapat RM20,000, kami akan tambah another 20,000. Jadi total anda dapat RM40,000. Okey. So itu gunanya geran padanan. Kalau anda berjaya mendapatkan RM5,000, kami akan matchkan RM5,000 juga. So anda dapat RM10,000. Dia one on one. Tapi pastilah ada syarat dan siapa kriteria yang boleh mohon sebentar tadi. Okey, tadi Anja ada perkenalkan bila kita kata dalam FE ni, dalam perusahaan sosial ni ada 3 kategori. Okey, dalam pertamanya kalau you self declare, kita panggil sebagai status you SE basic. Okey. Yang kedua, kita bagi sebagai accredited. Anda ni memang dah disahkan. Ya, anda ni betul SE. Anda ni memang ada impact. Anda ni memang buat sesuatu yang memberi kesan kepada masyarakat dekat luar sana ataupun alam kita. Itu kita kategori sebagai accredited SE. Tak bermaksud yang belum dapat accredited tu dia tipu. Tidak. Maknanya dia belum lagi mendapat accreditation. Okey, jangan salah faham ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada juga orang kata dia ni tak accredited, dia mesti tipu. Tidak. Bukan bermaksud demikian. Accredited ini dia macam proses pensijilan. Okey, dia macam proses pensijilan. Sama macam kita kalau dekat mana-mana jumpa kan, orang tu ada ISO. Okey, ada ISO 9001. Orang yang tak ada ISO tak bermakna dia kerja tak sistematik. Cuma dia belum lagi mendapat pensijilan. Okey, jadi jangan sesekali cakap kan orang ni tak accredited, maknanya dia ni mesti buat tipu. Bukan bagi demikian ya. Okey, dan yang ketiga, apabila anda telah mendapatkan satu status daripada Kementerian Kewangan yang memberikan anda kita panggil sebagai tax allowance lah, dia dapat memberikan pengecualian cukai kepada sumbangan ataupun derma. Itu kita panggil sebagai SEA Plus, yang tahap yang ketiga. So ada 3 kategori usahawan sosial dekat situ. Bila tadi kita katakan pasal usahawan sosial, Anja telah pun menerangkan berkaitan apakah definisi usahawan sosial di Malaysia. Okey, saya tambah sedikit daripada apa yang Anja kata. Usahawan sosial dia ada maksud tersendiri. Di Malaysia dia ada maksud tersendiri ya. Di Malaysia kita katakan any entity registered
to any entity that registered under written law in Malaysia. Bila kata-kata written law in Malaysia, mana-mana entiti yang berdaftar di bawah undang-undang Malaysia. Dia ada 4 kategori utama. Tadi ada penambahan sikit yang diberikan oleh Nina, tapi saya cakap dulu 4 ya. Pertama, entiti yang berdaftar di bawah syarikat. Dia sebagai syarikat, mana daftar di bawah SSM. Yang kedua, entiti yang berdaftar sebagai persatuan di bawah ROS. Mana pertama SSM, kedua ROS, ketiga apa? Kalau dia berdaftar di bawah koperasi. Mana dia jadi koperasi lah. Dan yang keempat, dia berdaftar sebagai pertubuhan belia di bawah ROI di Kementerian Belia dan Sukan. Dan ada juga subkategori yang lain seperti mana yang Nina katakan tadi, di Sabah dan Sarawak boleh berdaftar di bawah PBT, dipanggil sebagai lesen perniagaan. Okay, so ada entiti-entiti yang berdaftar di bawah written law in Malaysia boleh dikategorikan sebagai usahawan sosial. Okay, jadi kita ada, that's why kita ada usahawan sosial yang pernah kadang-kadang jumpa, dia ni bersifat persatuan macam Gold, dia bersifat persatuan. Jadi dia ni pula bersifat syarikat. Dan apa sebenarnya tu? So SE merupakan konsep supaya kita kata yang betul-betul memberikan impak. Bukanlah dia mesti dalam daftar bawah SSM saja, tak boleh. So dia ada juga kategori-kategori yang lain dan dia boleh memilih entiti yang dia mahukan. Jadi itu yang pada segi pendaftar, dari segi maksudnya. Bila kita masuk dekat Singan ini, Singan terbuka kepada semua. Bermaksud bukan sahaja kepada entiti yang berdaftar, malah individu. Malah individu yang ingin memberikan impak ataupun ingin yang mempunyai idea. Saya nak bantu ibu tunggal dekat kampung saya ni. Saya nak bantu anak-anak yatim dekat sini. So dia ada idea bagaimana nak menjalankan, maka dia boleh memohon dekat Singan ini. Bagaimana? Apakah kategorinya? Kita lihat dekat sini ya. Dalam slide yang tuan-tuan dan puan-puan tengah nampak ini. Okey, pertamanya kalau anda telah pun mempunyai track record SE SE yang mempunyai track record ataupun orang kata memang ada dah buat dah sebelum-sebelum ni dan ada pembuktian saya memang telah pun memberikan impak kepada ibu tunggal sebelum ni. Saya pun telah ni. Kalau anda merupakan accredited SE, tadi kan Anja pun dah bagi tahu, saya pun dah bagi tahu SE yang telah pun diakreditasi di bawah National SEA Guideline, which is sekarang ini berada di bawah purview Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kalau anda merupakan accredited SE, anda boleh memohon geran padanan sehingga RM500,000. Kalau saya kata saya tak sampai lagi SEA, saya tak dapat lagi accreditation, tapi sekiranya anda towards that ataupun yang bukan lagi akreditasi tapi memang ada impak. Contoh yang pertama, apa yang kata mereka impak, pertamanya dia ada clear social ataupun environmental goal. Saya memang membantu golongan ibu tunggal dekat kawasan Meru selama ni. Okay? Dan yang kedua, mempunyai 30% daripada pendapatannya, at least 30%, 30% daripada revenue datang daripada perniagaan, bukannya daripada contribution ataupun geran. Maknanya mesti ada sale. Arti katalah ada sale. Mesti 30% pendapatan datang daripada sale. Dia bukan duk makan geran aja tiap-tiap tahun. Okay? Dan yang ketiga salah satu. Okay, yang ketiga ni salah satu sahaja. Pertama ada 30% daripada pekerja anda datang daripada target beneficiaries atau 15% daripada business cost itu digunakan untuk mencapai misi sosial ataupun misi environment ataupun dapat keuntungan. Untung itu kita distribute balik bagi mencapai kita punya misi sosial ataupun environmental mission. Okey, sekiranya anda dalam kategori ini boleh mohon geran sehingga RM250,000. Geran padanan sehingga RM250,000. Tapi saya kata saya pun belum ada lagi. Saya dah buat tapi saya tak capai lagi. Okey, kalau anda belum capai ataupun saya ada idea. Yang tadi saya katakan siapa yang mempunyai track record siapa yang ada track record dia boleh buat yang itu. Sekarang ni saya tak ada track record. Saya baru ada idea ni. Baru nak buat ni. Boleh mohon tak? Boleh. Boleh mohon juga. Tapi kuantum yang diberikan sehingga RM20,000. Okey, tersyarat dia mesti ada clear plan. Saya memang ada cara macam mana saya nak address social mission. Saya belum mula lagi tapi saya nak tolong
Saya nak tolong anak-anak OKU dekat kampung saya ni. Okay, lepas tu saya ada target beneficiary. Saya nak tolong kat kampung saya, Kampung Parit Semerah kat Pontian. Okay, saya pula ada produk. Dia mesti establish minimum viable product ataupun structure. Erti kata lain, dia ada business model. How to sustain. Dia bukannya sekali buat, macam Anja cakap tadi kan. Duduk, raise fund, lepas tu nak bagi makan sekali. Sekali jalan je makan, lepas tu dah habis. Dah habis duit kan, kita pun tutup kedai. So dia bukan macam tu ya. Dia mesti ada minimum viable product ataupun ada structure yang to get that. So baru boleh mohon geran padanan sehingga RM20,000. So ada banyak ada 3 kategori ya. Pertama RM20,000, kedua RM250,000 dan ketiga maksima sehingga RM500,000. So nak buat macam mana mula-mula ni? Kalau dia kata saya dah boleh mohon ni, okey, pertamanya anda kena tahu anda nak mohon untuk apa. Saya nak mohon, jangan sesekali target, saya nak mohon je RM500,000, tak apa, entahlah, saya nak mohon je duit tu. So mesti ada you nak buat untuk apa. Okay, you nak buat untuk apa, kena ada pendanaan awam. Ingat saya kata tadi, ini adalah geran padanan. Kalau geran padanan, kena ada geran utama, kena ada duit utama yang tak kita padankan. Okay, kami bagi geran padanan. Jadi kena ada duit dulu supaya kita boleh padankan dengan berapa banyak. Okey, kena ada duit dulu tu pula. Tadi saya katakan, kalau contoh nak membantu ibu tunggal kat kawasan Meru, saya kira tungtang, saya perlukan RM100,000. Okey, saya nak buat projek ni, saya perlukan RM100,000. Okey, lepas tu saya dah buat, saya kena dapat dulu minimal 80% baru saya boleh mohon. Okey, maknanya RM80,000 baru saya boleh mohon untuk dipadankan. Erti kata lain, jangan mohon sekarang kalau tidak ada dana yang nak dipadankan. Okay, sebab dia ialah geran padanan. Maknanya kena dapat dulu duit baru boleh dipadankan. Kalau tak tahu nak dapat duit daripada mana, sebentar nanti Ain akan kongsikan. Ni macam ceramah pula Sebentar nanti Ain akan kongsikan macam mana nak dapatkan geran berkenaan. Okey, so geran dana itu, pendanaan awam itu mestilah dilaksanakan selepas 1 Julai 2020 tahun lepas. Maknanya kalau saya nak matchkan, 2019 hari itu saya dapat banyak duit, saya nak padankan boleh tak? Tak boleh. Saya jawab itu je senang, tak boleh. Maknanya kena dana yang dibuat yang dijana pada 1 Julai 2020 ke depan. Sebab apa? Mudahnya macam ini. Penjana tu diumumkan bila? Penjana diumumkan bulan 7. So tak bolehlah kita nak ambil bulan 2019 punya kan. So tahun lepas penjana diumumkan pada bulan 7. Jadi kita daripada situ you boleh dapat padanan. Okey? Dan sumber macam mana yang boleh? Sumber yang macam mana? Pertama mestilah datang daripada donation ataupun derma. Okey? Derma datang daripada mana? Kejap lagi Ain akan kongsikan derma yang pertama kita panggil sebagai crowdfunding ataupun pendanaan awam melalui online platform. Iaitu today partner kita adalah LaunchGood. Saya promote LaunchGood. Ingat kata itu launchgood.com. Anda boleh tengok apa yang mereka buat. Sebentar nanti Ain akan kongsikan apa yang mereka buat juga. Okay, donation. Okay, dan kedua kita lihat dari segi contribution. Contribution ini sama ada dia bagi mesin. Tadi saya nak bantu ibu tunggal saya nak ajar menjahit. Nak ajar menjahit tu dan sekian-sekian dan ajar menjahit. Ada pula syarikat elektrolak, dia tak nak bagi duit, dia nak bagi mesin jahit. Dia bagi mesin jahit. 1, 2, 3, 4. Jadi elektrolak bagi tahu 4 mesin jahit ni nilai dia RM40,000. So itu juga boleh dipadankan. Itu juga boleh dipadankan. Jadi tak semestinya kena cash tak semestinya ada cash. So kalau yang dapat juga sumbangan boleh kita padankan. Okey. Tapi ada syarat tambahan di bawah. Capital mestilah daripada private. Kalau kami, kalau kita dekat sini wakil daripada kerajaan untuk menyumbangnya, jadi dana yang anda dapat mestilah bukan daripada kerajaan. Seperti syarikat, kan, daripada NGO, you dapat daripada yayasan sekian-sekian dan ataupun verified individual. Saya ada soalan orang tanya, apa itu individu yang disahkan ataupun verified individual? Erti kata lain bukanlah buka tabung dekat tepi jalan ataupun buka tabung dekat dalam masjid ataupun duit belakang lorong kan. Bawah meja lah, tepi meja lah kan. So tak boleh. So erti kata lain kita kena tahu duit tu datang daripada mana.
Dia kena ada yang individu yang disahkan, sama ada boleh di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia. Tapi macam tadi saya katakan, dia tak boleh datang daripada sumber kerajaan. Ataupun kita kata saya dapat duit daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, untuk buat program OKU. Saya nak padankan dengan simkan, boleh tak? Erti kata lain, sebelah poket kerajaan, sebelah kanan poket kanan kerajaan, poket kiri pun kerajaan. That one no. Cannot do that. Itu kata Cik Huan lah, cannot. So tak boleh macam itu. Sama ada daripada kerajaan, agensi kementerian ataupun agensi persekutuan, ataupun Magic lah. Contoh macam Magic juga kan. So dapat geran daripada program Magic yang lain, lepas tu nak minta pula ada geran daripada Magic juga. So tak boleh buat macam demikian ya. Okey. Ini tadi, nanti Ain akan sambung sedikit. Kita ada beberapa partner today. Salah satu partner kita, kalau tak tahulah, saya tak tahu macam mana nak dapat duit daripada korporat ni. Saya tak ada kenal Tan Sri, Datuk-Datuk nak minta duit ni. So saya tak ada, jadi saya boleh gunakan crowdfunding platform yang ada. Partner kita pada hari ini adalah LaunchGood. Dan kalau tak tahu, kita boleh tanya dengan Ain apakah itu crowdfunding platform dan apa yang LaunchGood buat. Silakan Ain. Okay, terima kasih. Sekejap sebelum kita masuk ke Ain, mungkin kita boleh jawab 1-2 soalan dululah kot, especially yang tertanya tentang SingGrant. Lepas tu we can go into crowdfunding sikit, supaya tak banyak sangat soalan nanti nak jawab. Okay? Boleh. Ada banyak soalan dekat sini. Baguslah you all today. Bagus. Okey, kejap saya kena scroll dulu. Tak apa, saya pilih. Okay, saya pilih dan saya boleh. tanyakan. Okay, ada soalan satu, yang pertama dah dijawabkan. Yang kedua dia tanya, bila kita run projek tu kan, kita perlu guna duit sendiri dulu ke grant ini diberikan terus untuk jalankan projek ni? So lebih kepada timeline lah, nak dapatkan duit dulu atau nak jalankan projek dulu ke macam mana? Okey, boleh. Thank you so much yang tanyakan soalan tu. Okey, tadi kita kata kalau run projek itu kan, soalannya saya ulang balik. Bila kita run projek tu kan, kita perlu guna duit sendiri dulu ke? Jawapannya tidak. Bukan duit sendiri. Okey, sebab itu kita ada buat crowdfunding platform. You punya duit utama tu. Duit utama tu you dapatkan daripada sumbangan ataupun donation daripada syarikat ataupun individu. Okey, lepas tu you dah dapat itu. Kalau you nak run guna duit tu dulu boleh. Mana jangan guna duit sendiri, sebab duit sendiri dikira sebagai capital injection. Dia bukan kira sebagai sumbangan. Arti kata lain, kalau awak nak buat projek, saya keluarkan daripada bank saya sendiri, bagi RM20,000, saya keluarkan duit saya RM20,000 untuk buat benda ni. Which is tak boleh, sebab itu consider as your self injection lah. Okay, boleh? Yep. Okay. Next one, I think this is quite good. Okay. Dan mungkin part of it Ain boleh jawab lah. Tapi dia tanya, organisation must have crowdfunding platform to be eligible for the grant. Haruskah ada crowdfunding untuk layak? Mesti buat crowdfunding ke atau ada cara lain? Rasa you dah jawab sedikit tadi. Alright, terima kasih. Tadi saya dah cakap kan, maknanya pertama sekali kita lihat dari segi yang penting ada duit asas tu dulu. Ataupun tadi saya gunakan dana utama tu lah kan. Dana utama tu boleh datang daripada pelbagai bentuk. Pertama, dia boleh sama ada you minta dengan syarikat-syarikat korporat, which is not a crowdfunding. It's not a public crowdfunding. You boleh dapat dana directly ataupun you kenal seorang Tan Sri ni. Saya nak minta Tan Sri ni bagi saya RM60,000. Dia bagi terus lah kan. Itu bukan crowdfunding. Itu lebih kepada personal contribution. Sekali je dia masukkan. Okay? Jadi boleh juga dipadankan ataupun saya dapat geran daripada Yayasan Samdabi. Boleh tak? Samdabi boleh, yayasan dapat duit daripada Yayasan Petronas, Yayasan Shell dan sebagainya. So you dapat daripada geran-geran yang diterima daripada badan-badan di luar sana selain daripada badan kerajaan, boleh kita padankan. Okey, kalau memang tak ada idea nak macam mana nak cari geran korporat dan sebagainya, then you boleh dapat gunakan the alternative method, which is the public crowdfunding method yang akan dikongsikan oleh Ain sebentar nanti. Okay, I think this one last question sebelum kita masuk to Ain, and then after that we will take a few more question lah. Okay. Boleh. So ada yang dia tanya, so berkaitan dengan apa yang Rizaman cakap tadi yang tentang
individu yang nak bagi kan. So soalan dia tambahan, kalau ada individu dia bagi modal, macam mana nak verify individu tersebut? Macam mana checking dia? Okey, terima kasih. Pertama sekali, kalau dia bagi modal, itu consider sebagai dia bagi investment. Again, dia bukanlah consider sebagai investment. Katakan Felicia dia kaya, dia bagi 1 million. I invest you 1 million to do this. Jadi 1 million itu consider sebagai investment. Kalau dia bagi sebagai donation ataupun dia bagi contribution, itu baru kita boleh padankan. Macam mana kita kata dia tu individual, verified individual? Pertamanya kita mestilah tahu siapa nama dia. Okey, ada nama, lepas tu ada juga macam mana nak hubungi dia, dan ada juga alamat dia supaya kita boleh verify dia tu sah. Ataupun in other extent, in some of the cases, kita minta nombor kad pengenalan lah untuk kita semak sama ada orang ni mempunyai sebarang kes dan sebagainya lah. Itu di bawah AMLA, kita akan semak di bawah AMLA untuk mengesahkan bahawa dia ni memang betul boleh contribute. Okey, baiklah. Soalan yang lain kita akan simpan sampai akhir. Tetapi yang paling penting is we have to be very clear terminologi yang kita guna lah. So actually individu boleh tapi dia kena derma lah. Dia tak boleh cakap I buat investment. Tu beza lah kan. So nanti kalau dia keluarkan surat kan, dia nak buat investment, then cannot be matched already. Okay. So nampaknya dah ada soalan tentang crowdfunding. So now kita pass ke Ain dulu. And maybe the last 10 minutes we'll take more question. Okay? Okay, boleh. Okay, saya share screen. Nampak screen Okay. Tadi Rizaman dah sebut berapa kali dah crowdfunding kan. So term crowdfunding tu untuk region ni, Asia Pacific ni memang term crowdfunding tu masih tak sepopular lah kalau compare dengan negara-negara lain kan. So crowdfunding ni dia punya konsep dia ialah kalau kita tengok perkataan dia sendiri, perkataan crowd dengan fund. Okay, crowd tu bermaksud orang ramai lah. Your network, maksudnya kawan-kawan, family, siapa-siapa sahaja yang berminat dengan projek dan ingin membantu dari segi funding. So itu combination dua perkataan, crowd dan juga funding. Dan terdapat beberapa misconception pasal crowdfunding ni. Dia ingat kalau macam dia pergi ke platform seperti launchgood.com. So launchgood.com adalah platform online crowdfunding di mana boleh meraih dana daripada orang awam di platform kami. Dan misconceptionnya ramai yang salah faham. Dia ingat kalau dia letak campaign dia dekat campaign ataupun projek dia dekat platform seperti Launchgood, nanti ada yang akan support macam tu. Sebab Launchgood alhamdulillah sejak kami ditubuhkan daripada 2013 hingga sekarang, kami ada lebih daripada 700,000 donors. Jadi orang ingat okeylah, ramai ni Launchgood punya user ni, kalau dia nampak saya punya projek nanti ada orang akan donate. Okay, itu misconception yang terbesar lah. Sebenarnya bila dia ada campaign ataupun projek di platform kami, dia kena usaha, dia kena share dia punya projek dengan orang yang dikenal, dapat support, dan selalunya orang yang terdekat ni yang memang akan first dulu yang akan support kita punya projek. Ya, kalau siapa pernah buat crowdfunding dia faham, dia akan faham memang kena pergi reach out, kena pergi perlukan pertolongan orang sekeliling kita. So orang sekeliling kita ni yang percaya pada kita, yang faham projek kita, yang tahu okey dia ni bukan sembarangan, dia akan buat projek ni. Okay, so kalau saya tunjuk Launchgood punya platform mungkin akan lagi mudah lah kalau nak fahamkan. So ini platform kami dan ini apa yang kami panggil campaign lah. Kalau pergi launchgood.com, kalau nampak dekat depan page ni, ini yang kami panggil campaign ataupun projek. Kalau nampak dari Malaysia ramai juga, KL, yang ni pun dari Malaysia, ada yang buat apps. Jadi projek-projek yang ada di Launchgood boleh betul-betul dalam produk dan sebagainya. Okay, dan kami memang dah lama dah memang daripada dulu kami memang support. Kalau perasan mungkin ada yang
projek-projek di sini adalah projek-projek daripada NGO kan. Tapi sebenarnya kami bukan sahaja macam charity based punya platform, tapi kami juga membantu social entrepreneurs, jadi perusahaan sosial. Contohnya kami ada satu page, kalau pergi ke launchgood.com/se_Malaysia, jadi kita boleh nampak SE social enterprise daripada Malaysia, ada yang buat apps, contohnya di GrabCycle. Boleh Google GrabCycle, dia ada buat program-program untuk reduce, untuk kurangkan food waste. Dan ada beberapa projek macam-macam social entrepreneurs daripada Malaysia ni yang pernah pakai LaunchGood. Dan kebanyakan daripada mereka memang mereka usaha untuk mendapatkan SIM grant. Okay. Dan LaunchGood bukan platform yang menentukan adakah application SIM grant itu berjaya ataupun tidak. Itu bukan kuasa kami. Bidang kami adalah lebih kepada macam mana kami nak tolong, macam mana kami boleh bagi tips dan strategi, macam mana nak fundraise, macam mana nak crowdfund dengan berjaya dan sebagainya. Okay. So kalau tengok macam-macam ni, ada daripada Refugees, ini daripada yang saya ikhlas dia buat, dia nak cuba set up kilang di mana wanita-wanita asnaf dia dapat peluang pekerjaan, kilang baju lah macam tu, sewing project dipanggil. Ada yang buat buku, ada yang buat program untuk refugee women, ada juga ini kisah yang saya selalu suka cerita, Arman, okay? Arman 11 tahun dan dia pun ada dia buat fundraising untuk membantu petani-petani koko di Sabah kan. Jadi kemudian dia buat produk koko daripada koko-koko ni semua kan, dia buat koko dan dia jual. So dia membantu petani-petani di Sabah di sana mendapat peluang pendapatan. Jadi macam-macam lah, ada yang daripada Demi Laut, kalau saya namakan memang banyak, ada lagi yang saya tak sempat lagi letak kat page ni. Okay, so kalau nak tengok kempen yang berjaya, yang sudah berjaya dapat padanan geran daripada SIM grant ni, Fuse Ecotier, okay, Urban Hijau, alright. Yang sayangnya Kevin Zahri ni dia punya program bagus, tapi yang sayangnya bila tengok tarikh dia raise fund tu, dia habis 1 Julai. So tadi kalau kita dengar Rizaman cakap dia kena 1 Julai daripada tahun lepas onwards kan. So kalau sebelum 1 Julai tu tak dikira, tapi dia punya sayang dia punya habis 1 Julai. Okay, itu antara syarat-syarat SIM grant lah. Kalau kita nak tengok contoh, mungkin kita boleh tengok contoh yang dah berjaya ya. So kita dapat idea. Apa yang Magic tengok, nanti dia semua boleh ceritalah. Ada juga apa yang buatkan dia punya application tu, dia punya permohonan untuk SIM grant tu berjaya. Okay, mungkin kita boleh tengok satu dekat sini, Fuse Ecotier. So dia macam ni rupa dia. Okay, ni yang kami panggil campaign page lah. Kalau untuk mulakan kempen macam ni, hanya perlu ke launchgood.com, klik di sini start the campaign, nanti dia ada tunjuk langkah-langkah dia step by step. Okay, first letak gambar, lepas tu letak video, letak description, dan description ni tak perlu dalam bahasa English, dia boleh dua bahasa kan, mungkin boleh bahasa English, bahasa Melayu, dua-dua dalam ni. So jadi anda akan dapat akses kepada semua ni, boleh edit page ni macam mana rupa dia, nak letak gambar macam mana. Lepas tu dia pun ada mention yang dia perlukan mesin bila dia kutip plastik sampah tu kan, dia nak jadikan dia kepada plastic brick, jadi dia perlukan mesin macam ni. Okay, macam ni. So dia punya dekat sini pun dia boleh tulis, okay, kalau donate RM50, RM25 dan sebagainya. So dalam bentuk donation jugalah. Okay. Jadi dia apa yang dia buat, dia pun ada volunteer, dia pun ada staff, dia punya team member dia semua sama-sama betul-betul share campaign dia ni dengan network dia di Malaysia dan juga di luar Malaysia. Sebab itu membolehkan dia dapat RM22,000. Dan kemudian dia dapat padanan, dia bila mohon dekat SIM grant, dia dapat padanan daripada SIM grant. Okay. Dan ni satu lagi yang juga berjaya, Urban Hijau.
Jadi kalau di launch good boleh raih dana dalam beberapa currency lah, dalam ringgit ke, dalam US dollars ke. Dia bergantung kepada siapa yang akan support kita. Kalau ramai daripada Malaysia, saya sarankan ringgit lah. Kan? Jadi dia akan selesa untuk support dalam ringgit. Macam ni dia pilih US dollar sebab dia ada juga kawan-kawan daripada luar, daripada Malaysia juga yang sama-sama nak support. So currency tu boleh pilih. Ya? Okay. Ini macam dia dapat lebih daripada 80%. Tadi Rizama ada mention kan dia kena 80% ke atas. Ataupun yalah 80% daripada goal dia. So goal dia nak raise banyak 10,000. Okay. So 80% ke atas. Macam sama juga macam fees kita tadi, ada boleh letak gambar dan sebagainya, dan ini boleh secara live boleh tengok orang donate masuk berapa semua. Dan akan juga dapat tools. Kalau siapa yang create campaign ni dapat tools dia lah, boleh view, edit, boleh tengok siapa yang dah support dia punya campaign semua. Lepas tu boleh tengok financial report, dengan juga insights. Insights ni dia boleh tengok trend. Dia hari ni berapa orang support, dia boleh ada apa tu graph. Dia ada data. Okay, dan dia boleh up to the level where dia boleh tahu donation tu datang pada mana. Dia ada tracking dia. Okay. Tapi for data privacy purposes, saya tak boleh tunjuk lah kan. Ni sebab public event. Kalau ni one to one mungkin saya boleh macam tunjuk, okay ni donors dia, ini list dia, kita boleh download lagi email detail segalanya lah. Dan salah satu lagi tu yang kami ada ialah update donors, di mana kalau klik dekat sini, katakanlah kita nak update orang yang dah support kita punya project. So kita letak title, kata thank you ke apa ke, dan apa yang akan berlaku bila klik add update, message ni akan terus hantar kepada semua orang yang dah pernah donate project ni. But then itu bergantung kepada orang yang support tu jugalah, adakah dia nak terima update ke tak. Tapi kalau dia kata dia tick box, dia kata dia tak nak terima update, so benda ni akan filter out jugalah, dia akan asingkan orang yang kata tak nak update tu. Okay, so ini antara tools alat-alat yang kita boleh yang kami provide kepada siapa yang create campaign di Launch Good. Okay. Dan setiap tahun apa yang Launch Good memang sukalah nak bagi insentif, sebab kita tak naklah buat platform ni boring kan, macam raise fund je. Tapi apa yang kita buat, kita ada buat macam contest, kita ada buat pertandingan, kalau siapa raise paling banyak dia dapat sekian-sekian insentif. So contohnya tahun lepas kita ada satu program yang kita panggil Jom Launch Good. Okay, Jom Launch Good, kita semua Malaysian punya change makers kan, Malaysian punya change makers, dia ada campaign di Launch Good, kemudian dia berebut-rebut lah antara campaign dengan campaign yang lain. Ini semua change makers, ada juga social entrepreneurs. Contohnya social entrepreneur yang terlibat dalam ni dia empower the youth, macam tu, dia tolong anak-anak muda untuk mendapat pendapatan. Ada juga kempen yang dia buat sabun daripada minyak yang terpakai. Ada juga yang macam tu. Okay. So apa yang kita buat, dalam masa 48 jam semua compete, siapa dapat amount yang paling banyak dia raih dalam masa 48 jam tu, dia dapat inilah prize dia kan. Siapa dapat 282 orang donate walaupun serendah RM5 macam tu, dikira sebagai satu donor. Kita bagi siapa yang dapat paling ramai orang support project dia, ini hadiah-hadiah dia. Okay, so ini antara insentif yang kita bagi. Setiap dalam satu tahun tu ada macam-macam insentif macam Jom Launch Good ni, ada insentif di bulan Ramadan, ada insentif di bulan Zulhijjah, macam sentiasa ada insentif sebab kita nak orang move away, nak orang jangan fikir ingat Launch Good yang kena buat semua benda. Okay, saya nak letak campaign dekat Launch Good ni, Launch Good yang akan buatkan fundraising untuk kita. Itu memang misconception. Memang orang selalu silap faham pasal konsep crowdfunding tu. Okay.
nak cakap pasal insentif, pasal bagi cash prize semua ni. So untuk webinar malam ni pun saya besar hatilah untuk membantu juga, sebab minimum untuk apply SIM-Grant tu kena RM5,000 ke atas kan. Okay. So kita akan introduce juga insentif dah tak lama lagi bulan Ramadan. Okay, so dalam bulan Ramadan nanti kita ada banyak insentif. So dalam jumlah dia, insentif dan cash prize semua ni, jumlah yang kita akan berikan dalam bulan Ramadan tu sendiri ialah sebanyak 2 juta US dollars. Okay, 2 juta US dollars iaitu dalam 8 juta, 9 juta ringgit lebih, macam itulah. Okay, so ini macam mana? Okay, macam mana nak dapat semua insentif yang kita akan bagi ni? So 8 juta tu SIM-Grant nak bagi tu 10 juta kan, Launch Good pun nak bagi juga ni. So kita nak kasih tolong push, dapatkan minimal RM5,000 tu, at least pergi apply SIM-Grant kan, macam tu. Okay. So dalam bulan Ramadan kita ada beberapa support, sebab kalau macam rasa macam tak sure lah nak crowdfund ke tak, sebab sayangnya yang apa yang kami nampak bila ada insentif macam ni kan, macam SIM-Grant dia macam tak sure, dia macam bagi saya cuba je lah kan, cuba je raise fund kat Launch Good, kemudian kalau tak dapat SIM-Grant ke apa ke, jangan risau, at least kita dah usaha dan kita dapatlah insentif apa yang Launch Good bagi, kan, macam tu lah. Macam mana pun kena cuba, sebab crowdfunding ni adalah salah satu cara untuk kita tengok idea kita tu diterima ramai tak, diterima public tak, orang awam terima tak idea kita tu. So kalau ada yang tak meet goal tu, kalau tak capai sasaran dana dia tu, tak apa, as long asalkan kita dah mencuba dan kita tahu public ni macam mana dia, orang awam ni macam mana dia punya penerimaan terhadap kita punya projek tu. Okay, macam mana pun kena usaha. Okay, so bulan Ramadan ni apa yang kami target adalah kami akan bawa masuk, kami target untuk dapatkan lebih daripada 9 juta visitors datang ke platform Launch Good. Okay, kami punya marketing, punya produktif daripada tahun lepas lagi dia dah prepare dah untuk Ramadan. Dan tahun lepas dalam bulan Ramadan sendiri kita meraih, user di platform Launch Good together meraih sebanyak 32 juta US dollars. So tahun ni kita target double. So bayangkan kita memang macam Launch Good memang akan make sure macam ramai orang datang platform Launch Good untuk menderma di bulan Ramadan. Okay, so ni antara beberapa brand yang pakai Launch Good. Dan okay, so di bulan Ramadan kita ada daily contest dengan leaderboard. Okay, apa maksud saya daily contest? Tadi kita tengok jom Launch Good punya leaderboard tu kan, dia ada siapa yang raise paling banyak, siapa yang dapat support yang paling banyak. Sama juga bulan Ramadan, instead of satu kali contest, kita buat hari-hari. Okay, kita buat hari-hari. So hari-hari kita ada bagi cash prize. Okay. Dan ada juga insentif yang kita kenalkan, iaitu sign up Ramadan. So Ramadan ni, nanti bulan Ramadan kita ada satu produk yang kita panggil Ramadan Challenge. Maksudnya kalau orang nak donate di bulan Ramadan, apa yang dia boleh buat, dia sign up Ramadan Challenge ni, dan donor ini dia akan boleh letak berapa amount dia nak donate. Kan, katakanlah dia nak donate RM5 sehari. Dia letak kad details dia, kita akan didaklah RM5 setiap hari, nanti dia dapat dashboard macam ni, dia boleh tengok hari pertama donation dia RM5, pergi ke kempen yang mana. Okay, so kita ada bagi insentif kalau sesiapa tolong kami untuk dapat orang sign up macam ni, kita bagi $50 per sign up. Kan, kalau dapat jemput seorang untuk join Launch Good punya program ni, kita akan bagi RM200 lah untuk setiap $50 dalam RM200 lah kan. Okay, so macam tahun lepas memang ramai lah, ada yang sampai 300 lebih orang dapat sign up, so dia kali $50 banyak tu kan. Dengan ada beberapa juga insentif, kalau dia team yang paling ramai dapat sign up, dia dapat $10,000 lagi. Okay. So yang ni yang tadi yang saya kata, okay, kalau jom Launch Good hari tu ada 2 kategori. Dia dapat 2 kategori, ini amount dia, so ini amount yang kami bagi setiap hari di bulan Ramadan.
So dalam masa katakanlah hari pertama Ramadan, okey dah compete dapat, lepas tu nanti hari yang kedua kita reset balik leaderboard ni. Okey orang lain pula memenang. So boleh juga menang hari-hari, tapi maksimum dia kita bagi $30,000 US, lepas tu kita kasih chance jugalah orang lain pun nak menang juga kan. So maksimum 30,000. Okay. Dan kita ada juga satu competition kecil untuk Asia Pacific. Kan? So kalau kempen-kempen dari Asia Pacific ni pun dia ada juga menang kat sini ataupun menang dekat leaderboard Asia Pacific. So dia pilih salah satu lah kalau dia boleh join dua-dua. Tapi kalau dia menang, tak boleh lah menang dua-dua, kasih chance lah kan. So kalau dia tengok okay, amount dia paling tinggi, katakanlah dia menang 2,000 kat sini, tapi kat sini dia menang 700 setengah. Okay, so dia dapat menang yang paling tinggi lah. Okay, alright. Dan jangan risau kalau tak sure apa benda dia cakap ni, macam mana nak start crowdfunding ni. So kami ada 12 hari bulan April sampailah 13 Mei, kita akan ada satu support ni 24 jam, masuk je, join je Zoom ni, tanya je lah apa soalan. Okay, kalau nak jumpa dengan orang Malaysia, time working hours Malaysia lah. Okay. Dan okay, inilah part dia. So kalau ahli CSAT, kalau siapa yang belum ahli, saya sarankan untuk join ahli CSAT Malaysia, sebab kalau anda raih dana sebanyak RM3,000 di LaunchGood, apa yang LaunchGood akan buat, kita bagi lagi RM3,000. Okay. So bayangkan RM3,000 kita bayar ni dah kira minimum amount dah boleh pergi minta kat SIM Grant kan. Dan itulah minimum RM5,000 untuk apply for SIM Grant. Dan kalau yang bukan ahli CSAT, kalau raih sebanyak RM3,000 di platform kami, kami padankan RM1,500. Okay, tapi minimum dia syarat dia kena daripada 10 penerima, dia tak boleh satu penerima sebab dia macam Rizman kata tadi tak boleh buat masuk duit sendiri kan. Kami tak nak lah RM3,000 penerima dia satu je, rupanya dia masuk duit dia sendiri. So tak boleh, so dia kena at least minimum 10 penerima, dan offer ini habis 15 Mei. Okay, ingat tarikh 15 Mei tahun last. So cepat-cepatlah buat kempen di LaunchGood. Kemudian bila dah dapat semua duit ni, teruslah pergi apply SIM Grant. Okay. Okay, itulah partnership kami dengan Lumagic. Dan apa-apa soalan boleh email kami. Kami ada team yang memang tolong support dari segi SIM Grant ni. simgrant@launchgood.com. Okay. Alright. Okay, terima kasih Ain. Oh, nampaknya banyaklah kebaikan kalau kita buat kempen kat LaunchGood. Okay, sebelum kita akhir sesi hari ni, saya dah nampak pukul 10. Sebagi sesiapa yang perlu beredar dahulu, tapi ada lagi soalan atau ada sesuatu yang tak clear ke atau join lambat ke apa, sesi ini dirakam. So lepas ni kami akan hantar rakaman kepada email masing-masing, sebab tadi pun bila kamu masuk ke Zoom link ni, kita dah ambil alamat email masing-masing. So lepas ni kita akan share rakaman ini dan kami juga akan post rakaman ini di Facebook. Tadi Rizaman cakap kongsi kat Facebook, tapi hari ni sebenarnya kita ada technical error sedikit, tak dapat nak buat Facebook live, tapi what we will do is selepas sesi ni kami akan kongsikan rakaman di Facebook nanti. Okay, sebelum ni, so saya rasanya kalau sesiapa yang dah okay boleh beredar, tapi kalau ada soalan, we will stay until 10:15 lah. Okay tak Rizaman kalau kita stay to 10:15? Boleh, tidak ada masalah. Boleh, saya berada di sini. Yep. Okay, and with Ain jugalah, because there are quite a lot of question kat sini yang tertanya-tanya tentang pelbagai jenis lah soalan. I'll try to pick a few, tapi kalau ada sesiapa yang dia ingin sangat nak tanya, nak unmute untuk tanya pun boleh. Okay, so boleh tanya terus kepada Rizaman. Tetapi I think one thing, kalau diorang ada soalan, dah letak kat sini. Okay, kalau sesiapa ada soalan tentang SIM Grant, boleh terus email kan yang ni, Rizaman, betul tak? Ya, betul. Okay. Felicia, boleh saya tanya soalan? Boleh, silakan. Felicia can read my mind lah, ya, boleh baca fikiran orang dari jauh. Saya tahu-tahu je, saya nak tanya Rizaman lah. Bukan senang nak dapat jumpa Rizaman. Hai Rizaman, Wahidaya. Hai. Nak tanya Rizaman,
Zaman, boleh tak differentiate, boleh tak bezakan antara donation dengan investment tadi daripada corporate Rizaman punya point tadi? Apa beza dia? Investment dengan donation. Okey, terima kasih. Benda ni sangat menarik. Bila kita cerita berkaitan dengan investment ataupun pelaburan, erti kata lain, what do you expect? Kalau you masukkan duit dekat tabung haji, dekat ASB dan sebagainya, what do you expect? Sebab that is investment. You akan dapat return. Erti kata you dapat return. You dapat faedah kembali, you dapat dividen kan. Kita tunggulah ASB umumkan berapa, tabung haji umumkan berapa, sebab you akan dapat return. That's what we call as investment. So kalau you invest in one particular SE ataupun one particular company, tak kisahlah SE ke bukan SE kan. So you expect akan dapat return kembali. Okay. Tapi donation, kita nak dia bagi balik duit kat kita ke? Sebab donation adalah derma. Dia mana tidak ada return. Okay. Dah terlanjur bila dah tanya ni, saya nak jawab satu soalan tadi tu. Kalau kita gunakan konsep tadi saya katakan, kalau untuk match di dalam Simgan, dia mestilah donation ataupun contribution. Kalau gunakan konsep business transaction, sebagai contoh, saya beli barang, saya jual barang, harga ubat ni saya makan ubat kesian saya. So ubat ni harga dia RM10. Okay, kalau saya jual RM10, okay, dan saya dapat RM10 tu, adakah RM10 itu consider sebagai derma? Jawapannya tidak. Sebab RM10 itu adalah sale ataupun business transaction lah. Sebab it's a transactional punya apa we call it, transaction. Okay, dia mestilah itu adalah transaction. So itu bukan consider sebagai donation ataupun contribution. Okay, tadi ada satu soalan yang tanya tu, kalau buat pay it forward tu consider as donation ataupun sale. So itu akan consider sebagai sale. Sale recorded early, the services or good delivered after. Okay, that is actually bukan consider sebagai donation ya. Okay, boleh? Alright, so sekiranya ada sebab masa sebab masa kita tak berapa panjang ni, tadi Felicia dah mula hin-hin dah ni. Okay, jadi sebarang persoalan ataupun nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan Simgan, go to our website, check di website kami www.mymagic.my/penjana tolak SIM tolak grant, ataupun kalau tak tahu lagi boleh check dekat our email. Tapi saya boleh jawab lagi, ada banyak soalan ni Narik. Ada satu soalan sebelum semua orang beredar ke apa. Banyak yang tertanya yang slide yang tadi Rizaman guna tu boleh dikongsikan ke tidak? Sebab boleh. Yes. Okay. Yes, boleh. Anda boleh dapati website ini dekat laman web Penjana. You buka kat Penjana tu, nanti kat bawah tu you boleh download dia punya slide. This one slide ni memang slide typical yang memang ada. Yep. Okay. So bagi sesiapa yang tertanya tadi apa minimum amount dia, semua dia ada dalam slide lah. So boleh semak dalam slide dulu. Dan kalau ada lagi yang tak faham, boleh clarify. Boleh. Anda boleh rewind balik kan? Kalau dengar recording, you can rewind again. Mana tertinggal kereta api tadi kan? Tertinggal kereta api. Boleh actually listen to it again lah. Okay. I think one thing I want to highlight before I fully open up the floor kepada sesiapa yang nak tanya soalan is kepada sesiapa yang belum masuk sebagai member CSET, I pun nak jual lah sekarang. Kamu boleh ikuti link yang telah dikongsikan di chat untuk jadi member CSET, sebab especially kalau kamu nak buat campaign di Launch Good, memang ada faedah dia lah. Dan selain itu pun CSET is planning to have a lot more events macam ni supaya kita boleh menghubungkan lebih ramai orang tentang maklumat social enterprise. Okay, so dengan itu saya buka open up the floor. So kepada sesiapa yang nak tanya soalan, boleh terus unmute rather than kita baca dari chat lah, sebab dah ada banyak soalan kat chat. Mungkin kita lepas. Sebenarnya saya baca ni soalan dia dalam adakah crowdfunding berbentuk equity crowdfunding dikira? Equity crowdfunding ni dia dah kira investment dah kan di zaman. Betul. So equity crowdfunding adalah investment. Jadi so kalau masuk dekat apa nama platform tu? Saya dah lupa dah nama platform, baru semalam saya buka. Ya, Pitchin, ya. Ya. Actually saya ada soalan. Saya pun actually minat kat Simgan. Boleh tak saya tanya? Boleh, saya nampak
ada seorang angkat tangan. Okay, I bagi yang angkat tangan dululah. Cho Si Chia, I think you can unmute and you can ask your question first before mine. So, kena unmute dulu. Okey, unmute dulu. Okey. Halo, selamat malam. I dari Penang. Saya nak tanya ni, kalau itu launch good kalau kita buat crowdfunding, ada apa commission launch good akan ambil atau macam mana? Okay. Dulu kami ada fees kan. So kita akan charge 3% tu adalah untuk apa benda, debit dengan credit card punya transaction. Sebab siapa yang donate dia akan pakai kami punya payment processor dan itu adalah fee yang pergi kepada kami punya payment processor. Okay, macam kalau siapa dapat biasa pakai PayPal kan, kalau buat transaction ada fees dan sebagainya. Dan kemudian itu 3% tu memang kami tak ambil lah, 3% tu pergi to our platform, our payment processor. Dan kemudian kami ambil 5%. So 5% tu adalah kami punya service. Okay, launch kepada service, platform service fees. Okay, tapi itu dulu. Sekarang kita ada fee structure yang baru. Ini saya tak announce publicly lagi ni. So kami punya team dah build di mana kami offer 0% platform service fee. Okay, ni Rizwan pun tak tahu lagi ni. Tepuk tangan. Nak announce pun nervous ni sebab benda tu akan efektif InsyaAllah sebelum Ramadan. So we are preparing like betul-betul lah macam bagi all out apa sahaja yang kami punya user nak sebelum Ramadan. So it's still in the works. Walaupun siapa yang dah ada campaign sekarang pun jangan risau. Mungkin campaign sekarang ada fee structure yang lama, tapi nanti bila kita dah effective date dia dah bermula, dia akan bertukar kepada fee model yang baru. Okay, 0% platform service fee tau. Tapi 3% tu masih ada lah. 3% tu untuk yang transaction credit card, debit card tu memang kita tak boleh lah nak absorb kan. Itu memang itu dah launch kita ambil itu orang yang biasalah Visa, Mastercard ambil kan. Tapi yang platform service fee memang 0%. Okay. Dan macam mana kita nak hidup? Alamak, launch kita tak ambil duit langsung, macam mana launch kita nak hidup? Macam mana kita nak sustain? Tapi kita ada, sekarang kita bergantung kepada donor tu punya tips. Okay, so bila donor tu donate katakanlah RM10, dia boleh tinggalkan tips untuk launch group. Okay, kalau dia nak support platform kami kan, dia tinggalkanlah RM1 ke, kalau tak nak tinggalkan pun tak apa, tapi tinggalkanlah sikit kan. Macam itulah. Okay, so big announcement. Saya pun berlama-lama buat announcement ni. Okay. Okay, thank you Ain. Okay, nampaknya we have a few more hands up. Haniza, I think you can go first. Yeah, hello, good evening. I mean good night actually. Saya nak tanya, so far using this launch good, paling tinggi you all dapat manage to collect from donor ni berapa banyak? Before the matching. Okay, dia bergantung kepada quality campaign tu juga dan dia bergantung kepada network orang empunya campaign tu, macam mana strongnya network dia. Kalau dia banyak orang support dia, banyak orang kenal dia, dia inilah dia akan macam mana pun it comes from your crowd and your effort. Jadi paling banyak kalau paling banyak, tapi ini tak fair lah sebab yang campaign tu, ingat tak dulu ada di New Zealand ada kejadian tembak-menembak, ada 2 masjid dan kemudian ada 50 lebih orang mati. Okay, so campaign donation untuk raise fund untuk family victim tu, yang tu paling banyak yang kami raih sebanyak 2.7 juta New Zealand dollars. Okay, tapi itu memang ada agensi kan, semua orang macam okay dah video viral, tengok orang tembak-menembak, semua ada perasaan tu. Jadi dia bergantung kepada campaign tu. Ini untuk yang matching grant. I'm referring to matching grant. Oh, matching grant. Matching grant dia bergantung kepada group tadi yang Rizaman mention tadi. Okay? Paling tinggi berapa banyak donation yang boleh dapat? Okay. So itu dia paling tinggi sekarang. Daripada Rizaman lah. So far yang dah lepas SIM grant paling tinggi berapa Rizaman? Yang dah lepas SIM grant paling tinggi $500,000 ada. Apa dia? $500,000? Yang 500,000 tu ada dah yang dah dapat sebelum ni. For one company? Yes,
for one company dia dapat setengah juta. Oh, interesting. Because we have some issues whereby investors, I mean, not donors ni, they argue that sebab tak ada equity kan, when that company let's say dah boom to the next stage, for example go for a series A punya investment kan, the donation it does not turn into a equity tau. Kalau macam 500,000 is quite a lot. How do you guys manage this transaction? Convince them to that one memang bergantung kepada SE tu sendirilah, sebab kami just manage dia punya grant. Macam mana dia manage to get it the 500,000 tu. Banyak tu. Itu memang SE tu sendirilah yang berjaya dapatkan daripada few sources. Dia ada dapat one international and couple more private entity lah dekat Malaysia. So that's quite remarkable lah. Kita ada satu yang dapat 500,000. We also get several yang dapat 200 to 300,000. SE juga berjaya get donation that much. Collective of how many donors Yang 500,000 tu betul. 2 donors. 2 donors je? Yeah, 2 donors. Wow. Tapi satu big corporation, very big corporation, another one just Malaysian punya base lah. Okay. Alright, thank you. Okay. Alright, thank you. Tadi saya ada nampak Sanggita angkat tangan tapi dah tak ada. So Ratna Sari, you can unmute. Hai, selamat malam. Okay, ni first time saya join SE. Selamat berkenalan semua. Saya dari Sabah. So soalan saya, okay, untuk yang memohon SIM grant ni, dia kena buat launch good lah, crowdfunding first. And then saya mau tanya, dia expired date untuk buat crowdfunding ni bila? And then kalau tak sempat, so bila lagi next session dia? Sebab tadi saya ada dengar ada yang terbuat awal sebelum Julai, so ada tarikh-tarikh yang tertentu tidak untuk memohon. Okay. So ada 2 tarikh dekat sini. Satu tarikh kalau crowdfunding tu memang kami tak ada berapa lama pun nak raise fund pun, kami tak ada macam limitkan lah. Tapi kalau tarikh untuk apply SIM grant tu, itu Rizaman kena jawab. Ya, tarikh untuk apply SIM grant kalau nak dapatkan grant padanan seperti mana yang Anja maklumkan awal-awal lagi ialah sebelum 30 Jun 2021. Itu kita punya deadline lah. Tapi saya pun nervous juga ni nak announce ni. Tapi sekiranya ada sebarang pelanjutan masa, nanti kita akan umumkan lah. Sebab macam duit ada lagi je ni kan. Ada sini, duit ada lagi ni. So boleh mohon, siapa cepat dia akan dapat duit tu. Tapi for now jawapan saya 30 Jun lah. Tapi ada kemungkinan kita akan panjangkan sedikit. Oh, okay, terima kasih. And then saya mau tanya lagi satu, boleh tidak dengan crowdfunding? Sebab mungkin saya baru first time dengar pasal crowdfunding. Ini kiranya perniagaan kita ada orang luar yang dermakan, and then kita memang boleh gunalah duit tersebut untuk perniagaan kita, atau any others perlu ada syarat-syarat tertentu. Contoh dia 100% milik kita ataupun ada cara-cara tertentu lagi. Okay. Ain nak jawab dulu ya. Semua donation yang kalau misalnya kata ada apa buat crowdfunding di Launch Good. Jadi semua donation yang masuk dalam tu memang empuk kepada siapa yang raise fund tersebut. Tapi kemudian ada yang fees yang saya cakap tadi lah, credit debit card fees dan bersih dah setelah tolak yang itu. Dan kemudian dapat inilah. Tapi yang untuk SIM grant mungkin Rizaman boleh cover yang part tu. Okey, yang untuk SIM grant ini, so apa yang you janakan melalui crowdfunding platform macam di Launch Good sekiranya katakan nak dapat RM10,000, kesemua RM10,000 tu boleh digunakan mengikut apa yang Wana nak buat lah. Sebab sekarang ni nak buat untuk program, katakan ada program social impact tertentu yang nak buat kan. So kalau program tu memberikan impact kepada masyarakat, just buat kepada program itulah. Supaya sebab you are answerable to your donor as well. Kan? Kalau orang derma taklah tiba-tiba
orang derma-derma tiba-tiba besok anak keluar BMW sebiji. Tak Okey, boleh lah maksud macam tu kan. faham. Ya. Maksudnya kita kena fokus kepada bisnes yang kita publikkan lah, bukan bisnes Ya lain pun. betul, sebab Okay. dalam Launch Good platform tu kan you ceritakan you nak buat untuk ini. So you kena guna for that lah, sebab because you are answerable to that particular donation. Okay. Thank you. Okay, thank you Rana. I think Nina is also part of CSET. Dia pun dah sekarang dia base kat Sabah. So kalau Rana ada apa-apa lagi pertanyaan, mungkin Nina boleh tolonglah. So boleh contact Nina, she will try to help you. Okay. We'll take 2 more question kalau sempat. Yang pertama, I nampak Rafai. Sorry kalau I sebut nama silap. You can ask your question. Okay, hai. I nak tanya pasal lead time lah. Kalau kita present satu idea and then kita berjaya raise fund, contoh raise fund 1 hari bulan, kita dah raise fund 1 hari bulan April, Mei kah, and then bila kita boleh dapat, bila daripada date kita dah raise fund complete, then berapa masa pula untuk kita dapat total amount of the money, sebab kita nak kena plan lah, kita dah buat kerja lain sebelum ni. Bila dah raise fund, kita kena nak total shutdown semua projek untuk execute this project kan. So ada lead time tak? Itu soalan. Ain nak jawab yang itu? Kalau raise fund di Launch Good dan kemudian campaign tu dah berakhir dan duit yang akan sampai ke pengguna tu akan ambil masa 7 ke 10 hari bekerja. Okay, walaupun kempen tu tak habis lagi tapi nak keluarkan duit tu awal pun boleh, email kami punya support team, dan dari tarikh yang di request tu akan ambil masa 7 hingga 10 hari bekerja. Okay. That's include the matching grant yang Magic nak match tu. Okay, so matching grant separate. Okay, ini yang memang di Launch Good punya, the lead time untuk yang tu, the transaction yang tu. Tapi kalau untuk SIM grant, Rizaman. Ya, so tadi kalau dapat dekat Launch Good, katakan dah dapat 10,000 daripada Launch Good, jadi 10,000 tu boleh guna dulu, tak apa. Sebab bila apply untuk SIM grant, tak bermaksud duit tu kena tunggu aja dalam bank, tidak. Maknanya bila nak apply dekat SIM grant, walaupun duit tu you dah guna dulu, you still boleh apply. You apply je dengan SIM grant. Dalam proses SIM grant ni dia panjang sikit. Sebab SIM grant ni bukan Magic yang buat keputusan ya. Dia ada satu jawatankuasa kita panggil JAG. JAG itu terdiri daripada pelbagai kementerian lain dan agensi. So proses untuk hantar, ni daripada hantar sampai dapat duit kalau semua lengkap plus minus lebih kurang 2 bulan. Itu sekiranya lengkap. Tapi sekiranya tak lengkap, nanti yang awal-awal tu kita akan tanya, borang ni tak lengkap lagi, yang ni tak komplit lagi, ni tak hantar lagi. Kalau sekiranya lengkap, plus minus 2 bulan akan dapat duit. Okey, bagaimana yang akan dapat duit? Kalau minta matching grant sehingga RM50,000 kita bagi sekali, lump-sum semua kita bagi. Tapi kalau RM50,000 sehingga RM200,000 kita bagi secara ansuran 2 kali. Kita bagi pertama dan kita bagi yang kedua lah, kita bagi ansuran. Dan kalau RM200,000 ke atas kita bagi 3 kali. Sebenarnya kita tak adalah bagi setengah juta sekali macam tu. So kita bagi secara berperingkat. Okay, thank you. Harap dah jawab soalan. Seterusnya Syami. Okay, saya nak tanya. Kalau let's say kita dah berjaya dapatkan grant ni, kemudian ada indikator ke daripada pihak Magic akan follow up projek ni, dan contoh kalau individu tu dia apply dan dia tak cukup duit, dia nak apply lagi grant ni. So boleh ke ataupun ada grant lain yang akan boleh kita apply? Okey, kalau untuk proses pemantauan ya, memang akan ada person in charge daripada Magic yang akan monitor you punya projek. Tengok pada keberkesanan, tengok dari segi impak. Kalau kata nak bantu ibu tunggal, bukanlah tiba-tiba besoknya bukan bantu ibu tunggal, buat kahwin pula lepas tu. So kita kena lihat dari segi impak tu lah. Maknanya ke pelaksanaan projek yang you cadangkan dalam proposal. Okay? Dan sekiranya tidak cukup pula, kita tidak akan bagi baru, sebab SIM grant ni macam saya akan nyatakan tadi, kita hanya bagi sekali sahaja.
Okey, kalau tak cukup bermaksud akan terdapat miscalculation dekat situlah. Nak mohon ini, tiba-tiba tak boleh mohon ini dan akan perlu ada negotiation to scale down your impact. Maknanya tadi nak bantu 20,000 tunggal tapi bila kira tak boleh pula, tak cukup pula ni, mungkin you akan negotiate dengan pihak urus setia nanti, you akan minta okey, saya boleh buat projek untuk 10 orang sahaja. So ini one off lah kan? Betul. Duit ni kita akan bagi secara one off. Okey, tadi juga ada yang bertanya kalau nak mohon lagi sekali boleh tak? Tak, dia bersifat one off, sekali sahaja. Sekali saja. Maknanya kalau you dah dapat, kalau Arus dah dapat hari ni, besok nak mohon lagi pula, tak boleh. So one approval only. Permohonan boleh hantar banyak-banyak, tapi kalau dapat approval tu sekali sahaja. Okay. Saya teruskan, but we will end the session at 10:30 lah, okay, so that we don't take up too much of everyone's time. And I will choose in order lah. So next one is Hailey Limusa. Sorry kalau I tersilap panggil. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I pun actually not really sure tadi, then kena dengar balik nanti. Just nak tanya, kalau kata we been selected after the campaign, so should we present any working paper or macam mana to get the grant? Or straight away kita akan terus dapat grant tu? Tidak. Dia ada proses dia. Nanti bila dah dapat tu, that's why ada website tadi, mymagic.my/penjana SIM grant. Daripada situ nanti you akan masukkan dalam dia ada borang permohonan dalam tu dan boleh isi dalam tu lah. Okay, maknanya kemungkinan memang ada lah, kita kena submit proposal lah for kita punya program. Betul, sebab yang you dapat dekat platform tu, you nak guna untuk buat ABC dan untuk buat dekat SIMGAN ni, you nak mohon pula, you nak dapat DEF. Maknanya you ada proposal yang hampir sama lah, tapi bukanlah berbeza. Okay, alright. Okay, terima kasih. Sama. Thank you. Saya teruskan yang seterusnya, Lin. Lin nak tanya your soalan. Lin, calling once. Okay, can I ask a question? Sorry, we are taking turns because there are a few that have raised their hand. I'll see whether they want to ask. If not, then we can move on to you. Sorry, Kanan. Gerald, are you there, Gerald? Hello. Okay, hi. Hello. Selamat malam. Yep, selamat malam. Ya, saya Gerard, saya dari Sabah. So actually what I'm doing macam itu, tapi saya ada nampak satu di website tu Penjana. One of itu kategori is itu food security. So right now kami we are doing to business, kami buat penanaman sayur lah secara organik. So that's mean bolehkah kalau saya mau expand kami punya perniagaan melalui ini SIM grant, sebab saya ada nampak tu one of dia punya yang impact orang perlukan adalah itu food security. Thank you. Ya, boleh. Sekiranya area of impact tu berkaitan dengan apa yang kita buat fokus dalam SIM grant ini, iaitu ada 5 ya. Terima kasih Gerald maklumkan tadi ada 5. Community livelihood, food security, heritage preservation, health and social well-being dengan environmental protection. So sekarang ni Gerald nak buat berkaitan dengan food security, jadi boleh. Boleh berkaitan dengan food security tu, tapi apa dia punya impact dia lah. So maknanya food security tu you nak buat pasal tanam organik, dalam masa sama you nak bantu belia-belia di luar bandar yang tak dapat kerja dan sebagainya, ataupun you nak buat benda lain. So you can actually put in food security. Okay, result. So contohnya, the main tajuk adalah food security, tapi at the same time impact dia of course food security and then peluang pekerjaan kepada community di area situ. Ya. Boleh buat begitu kan? Boleh. Okay, thank you Rizal. Okay. Okay, before I pass to Rita, I'll let Kanan, you can ask your question and then we'll take Rita's last question. Okay? Okay.
just now I kurang faham. Contohlah satu bisnes kita dah bagi tahu contoh A kita nak buat dan kita raise fund already. Okay, contoh 80,000 kita dah raise and 400,000. Jadi funding yang dia orang nak bagi dana tu 100,000 ke? Okay, that's soalan yang sangat baik. Maknanya kalau you minta untuk SIM gun, walaupun you punya raise fund tu belum lagi habis, tapi untuk melayakkan mohon, mestilah 80%. Tapi ketika you mohon, tiba-tiba dia akan meningkat. Sebab you also, it is still continuing, right, raising fund. Maknanya untuk melayakkan mohon 80%, tapi during the processing is increasing. Katakan by end of the approval tu you dapat 96% ataupun 96,000 you dah dapat. So approval akan diberikan untuk 96,000, bukan 80,000. Maknanya 80,000 tu hanya syarat untuk memohon. Tapi kelulusan akan diberikan berdasarkan berapa banyak you dapat end of the day. That means 100,000, kita dah raise untuk 80,000 dan kita layak untuk 96,000, tapi yang 80,000 masih kita kena raise until the 100,000. Betul? Ya, betul. Maknanya bila mohon tu you start 80,000 mohon, kena raise sampai 100,000 lah. tak semestinya kalau tiba-tiba you memang 80% tu dah terberhenti dekat situ, memang tak boleh nak tambah lagi, then kita bagi single 80,000 lah. Tapi in case you ada penambahan ketika proses permohonan, you tambah lagi. Ketika proses permohonan tu ada orang dorma lagi, then you can apply. You are eligible to apply for that amount lah. Okay, let's say dah sampai 100,000 lah. Masa permohonan itu 80 sudah jadi 100. Okay, dana itu for 100,000 lah. Ya, kita akan Correct. bagi 100,000 ya, betul. Gan padanan adalah Okay, sekarang tadi kita sebut kita nak buat bisnes A, sebab tu kita cadangkan dana raise fund. Sekarang dana dah dapat, yang dana itu kena gunakan untuk jenis bisnes A ke ataupun boleh buat bisnes B? Tak boleh untuk Baru. bisnes lain sebab mesti contoh paling mudah macam ni, kalau anda mohon untuk buat reban ayam, dah dapat duit, I nak buat reban kambing. Cannot. Mestilah benda yang you mohon untuk apa? What do you propose to actually do? You have to do it. You kata I nak bantu first golongan A. OKU. Okay. Ya, kata you nak bantu OKU, okay. Okay. Untuk I punya crowdfunding, I nak bantu OKU to do this. A, B, C. Okay, for my geran padanan, has to be in the same area but it can be extended. For example, untuk OKU tadi tu, untuk you punya crowdfunding, I nak tolong 10 orang OKU. Tapi dengan adanya SIM gun, I nak 20 orang OKU. So you can in the same area but it can be extended to have a better impact. Yeah. That means the dana yang dibagi itu memang kena gunakan field yang kita bagi tahu saja. Betul. Tak boleh biar field yang B. Tak boleh. Tak boleh. So maknanya mula-mula you nak mohon untuk dana yang you dapat untuk OKU, lepas tu tiba-tiba you nak mohon SIM gun, you nak minta untuk benda lain. Totally a different thing. Tiba-tiba I nak bina rumah pula. Okay. Okay, raise fund untuk OKU. Sekarang dana dapat pun 100,000. Jadi yang first 100 kita sedang gunakan. The second 100 also must guna for the same lah. That mean same OKU also lah. It could Not be for same, different lah. Yeah, it could be additional with the same intervention. Okay, soalan ni, this one a little bit more technical. Okay, for example, your OKU you nak cuma ajar untuk muscle treatment, muscle lah untuk you punya otot sebagainya. Okay, tapi untuk dana daripada SIM, you nak buat untuk marketing. Maknanya untuk ajar anak-anak OKU ni untuk dia pandai buat digital marketing on their own. Okay, one is actually looking at into other thing. So it could be by that, the same OKU, or it could be other OKU with the same intervention.
So it must be related like A and Yeah, B. it has to be related. Yeah, it has to be related. A and B. Yes. Okay. Okay. Thank you. Thank you for answer. All right. Thank Okay. you. I hope that's clear. We'll take one last question because Rita has raised her hand quite long. Rita, that will be the last question. Bagi yang lain yang ada soalan, feel free to email lah to the Pencana punya email. Dan pihak CSET pun akan hantar a closing email after this, a recap email. So kalau terlepas apa-apa, can catch that one. Okay, Rita, over to you. Okay, I would like to ask, you see, about a Tamil kindergarten. You see, I have a Tamil school which has a kindergarten, but only can accommodate 20 students. So, but I want to have a kindergarten nearby the Tamil kindergarten, where I will accommodate more students plus special needs students as well. So can I get a grant for that? Yes, that is actually, you need to look at it into what is the social issue that you're trying to put. I can see it in the chat just now. You put the poor Indian cannot afford to send their Yes, children. correct, Okay, correct. that is your social, that is your intervention that you wanted to bring to the community lah. So maknanya Yes, the correct. one yang they cannot attend that particular kindergarten, so you wanted to have an alternative kindergarten so that these kids can be sent there. Yes, Right? correct. Okay, so you wanted to do that, so you can actually apply for the SIM grant. Tapi of course lah, you kena buat crowdfunding dulu. Then if you dah buat crowdfunding, then you can actually apply for us, apply from us for the matching. But again, sebab this is a new project. A new project, whatever that you apply for, the maximum cap that you can apply for SIM grant is actually only up to 20,000. Maknanya kalau you dapat donation for 50,000 sekalipun, the maximum that can be applied for SIM grant is only 20,000. But that's very little. You cannot pay for the students. Huh? You see, the problem is when we open a kindergarten. I mean, it's actually for the special needs students as well, because special need cannot go into a normal kindergarten. It's very expensive. So Yes. isn't that an old project? That's the thing. You trying to open a new one, right? Yeah, correct. Wasn't that a new one? Yes, yes. For me, Yeah, it's a new one, but yeah, it's of course it's a well-known project, special needs students. You know what I mean? Yes, I know, but it's new for you. So Yes, we correct, cannot correct. actually, the government cannot invest that much for the project that we know it's kind of like a gamble lah. It can be success or cannot be success. That's why kalau you notice, the quantum is actually huge gap. One is 20, the next stage is 250. That's why it become a huge gap. Sebab the 20,000 is where your it's not validated. Either that particular intervention can work or not. Okay, so that means I do the first one, then the next step I apply for the next one. Is it? Cannot. Because this actually program is almost ending this year, by June this year. So first you have to raise fund first, and then approval is only one time. Oh. Approval is only one time. Maknanya kalau you dah dapat, then you cannot actually apply again lah. Okay, but then can I that means I only accommodate, like let's say for example, I only going to accommodate 8 special needs students. Is that okay? That one, the impact part, the impact part I leave it to you. You can actually justify yourself. 20,000 for 8 students, things like that. That one I leave it to you to justify it. Okay. Yes, because I can only have that much because of